wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wal karihal musyrikun wal karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak buat semua yang hadir. Syukur kepada Allah SWT dengan limpah dan izin dapat kita bersama-sama pada majlis ilmu pada pagi ini, yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Jadi pada hari ini tajuk, andai kita tidak ke syurga, tanda soal. Kan? Kalau tak ke syurga, ke mana kita? Kita sebagai orang Islam, kita meyakini adanya hari kemudian. Kan? Dalam surah Al-Baqarah ayat 28, Allah beritahu, kan, bagaimanakah kalian tergamak kufur, yakni ingkar, padahal dahulunya kalian mati, yakni belum lahir, kemudian dilahirkan, kemudian dimatikan semula, kemudian dihidupkan kembali untuk disempurnakan balasan bagi kalian. Itu yang pertama lah, nampak maknanya yang hidup akan dimatikan, kemudian dibangkitkan kembali untuk disempurnakan pembalasan. Begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 185. Dalam tu Allah beritahu, sesungguhnya setiap yang hidup pasti akan mati. Pada hari kiamat jualah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Barang siapa yang dapat masuk ke dalam syurga dan mengelak daripada masuk ke dalam neraka, sesungguhnya telah sangat beruntung. Dapat masuk syurga, dapat elak neraka, beruntung. Dan ingatlah, sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Itu lebih tahu tu. Jadi dunia ni sangat memperdayakan. Tiba-tiba dah nak mati dah. Dah tua dah. Tiba-tiba aja kan. Kesenangan yang memperdayakan. Paling senang nak tengok memperdayakan ni kalau kita tengok pada waktu siang. Berapa lama kita boleh tahan lapar? Kita tahan lapar lebih kurang dekat Malaysia ni 13 jam lebih. Sikitlah 13 jam. Negara yang paling lama puasa pada tahun ini adalah Iceland, Greenland, 16 jam siang. Tahun 2021 20 jam siang. Tapi waktu 20 jam siang tu, negara ni dibenarkan ikut negara lain untuk berbuka, iaitu dia ikut negara Arab. Negara Arab pun masa tu 15 jam siang. Sebab kalau dia 20 lagi tahu 4 jam yang tinggal nak buka. Negara yang paling kejap pada tahun 2021 di Chile, negara Amerika Selatan, di New Zealand, yang tu masa tu 9 jam saja siang. Dia sekejap pula, dia ikut putaran matahari. Tapi tahun ni paling sikit pun 12 jam. Lepas tu sekarang ni pemanasan kan, sekarang panas betul. Jadi kalau kita tengok tu, sekejap aja masa yang berlalu, kita tengok kita puasa 13 jam. Nak tengok terpedayanya kita, 13 jam ni boleh tahan lapar. Tapi kita kalah kadang-kadang lapis asar tu bila pergi ke Bazram. Orang sekarang kata bazar Ramadan tu Bazram. Polik-polik orang sekarang kan. Jadi bila pergi bazar Ramadan, belinya lah, teragak lah kepepor ni, sodap pula kuihnya, sodap pula ni kan, beli. 13 jam lebih kita tahan lapar. Soalannya, berapa lama masa diambil untuk kenyang? Masa lapar dengan masa kenyang. Masa lapar 13 jam ni boleh tahan ni. Tapi kenyang tak sampai 10 minit. Kadang 5 minit dah tak boleh dah. Macam itulah terpedayanya kita dengan dunia. Boleh rasa macam boleh ni. Itu yang tahun lepas saya berceramah sebelum berbuka puasa kalau tahu di Serdang tu, tempat pusat kuarantin dulu, pusat kuarantin COVID paling besar dulu, dia dah ubah jadi tempat buka puasa. Nama dia Maha Buffet. Lebih 200 menu. Memang dahsyat lah kalau kita habis semua tu sampai sahur kan lah. Macam tu kan. Jadi macam itulah kesenangan yang memperdayakan. Kan. Jadi kalau kita tengok ayat Quran tentang syurga dan neraka selalu muncul dalam pelbagai surah. Akan dapat masuk syurga,
Kan cerita kaum jahat masuk dalam neraka tu kita dengar. Malahan selalu kalau kita tengok penilaiannya, dibuatnya pertimbangan bila Allah Taala umumkan dengan ini, diumumkan bahawa mahkamah mahsyar dibuka. Bila mahkamah mahsyar dibuka, berhuru-harulah semua orang. Beraturlah orang kat depan kita ni. Kita ni berdiri, ada orang beratur depan kita. Wah, siapa pula ni? Dan semua rupanya semua nak menuntut hak daripada kita. Menuntut hak daripada kita. Maka dibuatlah timbang tu. Dan Raja Mizan pun timbang. Pahala banyak. Pahala banyak, boreklah macam ni. Dosa sikit, ada harapan ni, dia kata. Tapi yang beratur ni tadi, semua nak tuntut hak. Tuntut hak apa? Dulu dia banyak betul ngutuk dan kata. Dulu dia cakap aku macam-macam. Kata. Dulu dia fitnah aku. Kata. Lepas tu contohlah paling senang. Aku pergi ke pejabat pos. Nak bayar bil. Aku pergi bank. Punya lama nunggu orang tu ramai. Tiba-tiba nampak orang tu masuk. Angkat tangan kat kaunter tu. Tahu dia. Dia potong queue. Mentang-mentang saudara dia dalam tu. Contohlah. Ambil hak orang. Yang itu pun dituntut. Tuntut. Akhirnya ambil daripada pahala yang banyak tadi. Ambil lah. Habis pahala aku. Kan? Habis pahala. Lepas tu beratur panjang lagi. Mengadu, ya Allah, pahala dah habis dah Allah. Pahala aku dah habis dah ni, kenapa dia beratur lagi ni? Maka Allah Ta'ala sebut apa? Dia sebabkan pahala kau dah habis, maka dosa orang tu pula kau ambil. Bayangkan, ambil pula dosa orang, ambil. Itulah keadaan dia. Jadi itulah kita takut, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi itu sebabnya barang siapa yang pahalanya melebihi daripada dosanya, masuklah ke dalam syurga. Manakala yang dosanya lebih banyak daripada pahala dia, masuklah ke dalam neraka. Itu hanya untuk orang Islam, untuk orang yang beriman sahaja kepada Allah. Tapi untuk orang yang bukan Islam, buatlah baik macam mana pun, dia tak ada pahala, masuk dalam neraka tu. Adalah yang tanya habis tu, dia kata kita lahir-lahir bukannya lahir-lahir dalam pancur tu. Bukan lahir-lahir kat surau An-Nur tu kan. Kita lahir-lahir mungkin dia duduk dalam hutan, menyembah pokok dia, menyembah matahari. Ada orang tu lahir-lahir je duduk dekat tempat yang lain. Memang keturunan dalam kumpulan dalam dia duduk tu semua bukan Islam, bukan apa, tak dapat hidayah kata. Sampai macam mana? Katanya Allah Maha Adil, aku pun buat baik juga, aku pun bantu orang juga, aku tolong orang, bayar duit untuk orang, sedekah baik-baik dengan orang, tolong orang mangsa-mangsa tertentu, contohlah. Takkan aku tak dapat? Macam kata Tuhan Maha Adil. Maka jawab dia, memang Tuhan Maha Adil. Tetapi untuk orang yang kafir, Allah Ta'ala bagi ganjaran untuk orang yang baik-baik atas dunia ni. Dia berikan ganjaran atas dunia lagi dah bagi. Jadi jangan komplain, Allah dah bagi. Sebab dia tak ada satu je. Kenapa dia tak boleh masuk syurga? Sebab dia tak ada satu kunci. Kunci itu adalah kunci syahadah. Itu sebab kalau kita tengok seorang pelakon stunt daripada Hong Kong tu kan, yang selalu baik kelakar tu lah, yang panjat-panjat, dia jatuh patah riuk tu kan, dia di negara China, dia sumbangkan sekolah percuma untuk anak-anak yatim dengan orang susah. Dia bagi siap katil, komputer semua siap, anak-anak tu asrama semua siap, kemudahan makan minum semua siap. Tetapi dia tak boleh. Jangan macam tu punya baik, takkan dia tak masuk syurga? Tak masuk, sebab dia tak ada kunci asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau kita tengok seperti yang kita ketahui, syurga dan neraka adalah tempat tinggal manusia kehidupan akhirat. Kita tak duduk selama-lama atas dunia ni. Itu sebab kita tengok budak-budak kecil kan, budak-budak kecil, dia kalau dulu, masa ingatlah masa zaman kecil-kecil poso kat pancur ni, lambik botol nak berbuka kan, tengok tak bergerak jam tu, rosak jam ni kat Dulu mana ada tile-tile ni kan, semua simen kan. Bawa tidur kat bantal, letak kat simen tu. Dah panas kan, terbalik kan, sojuk balik. Terbalik. Lepas tu jajak muka masuk dan bertais hulu dan bertais nak sojuk kan kepala. Kan? Puas hal tu tak kosong. Tak nengok je. Macam tu kan. Kadang-kadang sampai ambil kursi lah manjat nak dongah jam tu tak bergerak jam ni kan. Sebab budak-budak dia tak ada tanggungjawab lagi. Kan? Tu yang dia rasa lama, dia fikir nak makan bila boleh makan. Tapi bila dah remaja, dah mula berkawan, dah pandai, dah melepak-lepak,
Dah pandai dia bergurau, main-main semua. Kejap dia nak berbuka. Tapi lambat elak gayo. Macam tu kan. Bila lah nak gayo ni? Yang paling seronok marin, gayo, malam gayo, takbir rumah ke rumah, semua rumah pergi. Memang perut jangan cakap lah. Masa tu semua lah kayak pancur lah, semua nasi lauk. Simpit. Tak ada macam sekarang main cookies lah, tak ada. Sekarang orang pancur dah pandai cookies. Tak ada lah. Kan, macam tu lah. Jadi makna kata dulu. Kan. Jadi makna kata bila masuk aja dewasa, macam sekarang kan. Macam baru semalam yo. Raya. Ni ada poso balik. Poso ni pun lah dah tinggal seminggu lagi. Ayo, dah kunut dah malam tadi. La ilaha illallah. Copek betul. Maknanya apa? Makna nak mati. Macam tu tak payah apa panjang cerita. Dokek nak dah dengan mati tu. Kalau copek masuk yang bercakap ni. Iya. Kan? Macam baru sama. Walhal, cuba ingat balik. Macam baru lagi yang raya terkejut tu. Wah, dah 2 tahun tu. Raya terkejut tu dah 2 tahun. Pergi beraya kat kampung, tagak-tagak lomang tu isi tak ada. Sebab apa? Tak sampai bakar. Kan? Kau main pancangan ni, daun semua dah habis dah. Siap apa? Daun apa semua dah siap boreh, tapi tak sampai bakar. Lah, tertiba pula gayo kan. Masa tu saya kat Kelumpur buka puasa. Kat Kelumpur. Kawan-kawan telefon. Kau tahu tak besok gayo? Tahu. Cik Wah tak tahu ni. Tahu je. Itulah tu. Aku dah lama tahu dah. Lepas tu pocut lah. Kelang kabut balik. Kan? Macam tu lah. Ya. Jadi, makna kata dekat dengan kematian, maknanya kita kena yakin adanya hari pembalasan untuk kita. Kalau kita tengok ayat-ayat Quran tentang syurga dan neraka, membuat kita memahami bagaimana gambaran tempat tinggal manusia di akhirat, ini juga akan membuatkan seseorang itu lebih rajin lagi dalam beribadah. Surah Ali Imran ayat 131-133 yang menceritakan tentang orang kafir yang akan masuk neraka dan orang bertakwa yang akan mendapat syurga kelak. Kedua surah ini menjadi bukti bahawa syurga dan neraka itu ada dan akan didiami oleh orang-orang yang layak mendiaminya. Jadi sebagai seorang Islam, tentunya kita perlu bertakwa untuk dapat masuk dalam syurga. Apa maksud takwa? Kita tahu bila turunnya ayat dalam bulan Ramadan untuk puasa, pensyaratan puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Ayat ujung tu target puasa untuk takwa. Mudah-mudahan kamu bertakwa, tapi belum confirm lagi bertakwa. Tapi boleh dapat. Tapi ayat tu kata wahai orang-orang beriman. Dia tak sebut wahai orang pancur dah. Dia cakap orang Islam pun dia tak sebut, tapi orang beriman. Sebab orang Islam tak semestinya beriman, tapi orang beriman mesti Islam. Jadi kalau orang tu dia triple Y, Y, GPH, geng plastik hitam, confirm lah tu tak beriman. Sebab dia saja-saja tak puasa. Saja-saja tak puasa. Dia bukannya ada kelonggaran-kelonggaran tertentu. Kita kena syukur sebab waktu turun ayat ni, waktu Nabi dulu dapat ayat ni, Nabi puasa macam mana? Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana orang-orang sebelum kamu wajibkan puasa. Macam mana orang sebelumnya? Kalau tengok Maryam, ibu kepada Nabi Isa AS, dia puasa, dia langsung tak makan, tak minum, tetapi termasuk juga tak bercakap. Tak bercakap dia, selagi tak berbuka, tak bercakap. Sebab takut bercakap kan, batal puasa dan takut nanti kurang pahala puasa. Kalaulah kita masih puasa macam tu lah, tak ada ceramah ni tu. Kan, bantai tak berburak dah. Batal kat tu sebab bahasa isyarat. Tu bahasa untuk orang bisu. Tak boleh cakap contoh lah kan. Tapi maksudnya kalau kita tengok orang dulu, masa mula-mula Nabi kita dapat puasa macam mana? Nabi kita dengan sahabat pada ketika itu, masa mula-mula turun ayat, sahabat ada pilihan, nak puasa ke tak nak puasa. Masa tu, pada masa mula-mula turun ayat tu, sebab tak biasa lagi, tak tahan lagi, jadi dia boleh. Cuma kalau dia tak puasa, dia kena bayar. Macam kita sekarang kena puasa. Kalau kita kata kita tak puasa, kena ganti. Kalau tak boleh ganti sangat, ada bayaran-bayaran kiraan tertentu. Macam tu. Dan macam mana Nabi puasa? Nabi puasa sepanjang hari. Nabi puasa kecuali waktu maghrib dan isyak. Waktu maghrib, antara waktu maghrib dan isyak dibenarkan berbuka puasa, tapi lepas isyak kena start puasa balik. Macam tu. Lepas isyak kena puasa balik. Dan syarat dia maghrib mesti makan. Kalau contoh azan, Allahu Akbar, ponek lah kat bengkel.
banyak nak motor hari ni. Contohlah, tolol lap. Tolol lap lepas asar, jaga-jaga dah maghrib, tapi belum isyak lagi. Maka tak boleh buka puasa. Tolol lap buat kuih kelopong, nak buka. Jangan buat makan kelopong tolol lap. Dia kata, dah azan, tak boleh dia berbuka. Dia kena sambung puasa sampai esok. Itu yang berlaku seorang sahabat ketika zaman Nabi, dia bekerja kat ladang kurma. Dia ponek mana? Lepas asar tu tolong lap, jaga-jaga dah maghrib. Jadi dia tak boleh buka, dia terus puasa sampai esok tu. Dan esok tu tengah hari di ladang buah tamar, ponek bona dia pengsan. Kemudian Saidina Umar pula pada waktu malam, pada waktu isyak tu bersama dengan isteri dia. Dia katakan dia bersama dengan isteri dia, dia mengadu, "Ya Rasulullah, malam tadi patut poso, aku bersama dengan isteri aku." "Macam mana ya Rasulullah?" Sebab itulah turun pula ayat 185 dalam surah Al-Baqarah tu, memberitahu, membenarkan suami menggauli isteri pada malam hari pada bulan Ramadan, dan makanlah sepanjang malam, makan dan minum sepanjang malam, sehinggalah kamu nampak perbezaan antara benang putih dan benang hitam, maknanya terbit fajar. Itulah yang macam kita poso ini. Kalau kita poso yang maghrib isyak tu, parah tu kan. Bazar Ramadan pun tak laku, kojak mana makan tu. Agaklah macam tu lah kan. Jadi sebagai seorang Muslim, kita perlu dapatkan takwa. Apa maksud takwa? Takwa ni maksudnya dia akan jadi seorang berasal perkataan daripada perkataan ittaqa, yang bermaksud berwaspada, berhati-hati, menjaga diri. Itu orang takwa. Dia nak bercakap tu, dia takutkan, aku cakap ni sekarang jadi dosa tak? Aku cakap ni kan sakit tak tiap orang ni? Aku cakap ni kan jadi fitnah tak? Semua fikir. Aku nak makan ni, boleh tak aku makan bono ni? Hati-hati betul orang bertakwa macam tu. Bukan main balon ni, dah dia bagi makan ni lah. Dia tak macam tu dah. Itu kita kan. Janji makan ni lah kan. Ada orang cakap kan, ada satu restoran Tom Yum kat Somban. Sedap tapi dia nongah, dia calup soda dalam, ada orang cakap. Dia calup spena, orang tahulah orang ni mulut Yang seorang tu cakap spena lah, janji sodap. Orang tu tak calup spena, tak sodap, tak ada tu kan. Dia dah peduli kan. Tapi sebenarnya pada orang tu, selagi bono tak nyata, jangan sebut kan. Kadang orang ni gomah, nampak orang niaga banyak, ramai sikit mulut dia kan. Tergantung-gantung tengkorak kat dapur tu kan. Macam-macam lah cerita kan. Macam tu lah. Tapi orang yang bertakwa semua hati-hati. Dia tengok ni mana. Macam Imam Syafi'i kan, dia nak menghafal surah tu, dia nak menghafal kitab-kitab hadis. Dia cara dia, kalau dua kitab ni, dua muka surat, kalau dia baca muka surat ni, dia tutup muka surat ni. Kalau dia nak hafal muka surat ni, dia tutup muka surat ni. Nak hafal muka surat ni, tutup muka surat ni. Satu hari tu payah benar dia nak ngapal. Apa hal payah benar ngapal ni? Sudah dia tanya, "Mak, malam tadi kita ada makan, kek mana mak beli daging kambing tu?" Kek pasar tu, kek ni, kek kodai yang ni. Dia pun cari orang tu. Dia tanya, "Mana kau dapat kambing ni, daging kambing ni?" Ada kek orang tu. Pergi tengok, barulah dia tahu apa sebab dia tu susah nak ingat. Sebab dia makan kambing tu, rupa-rupa yang orang ni boleh makan rumput dekat kawasan yang bukan kawasan dia. Macam tu. Tu sebab kita agama terlupa bila jadi imam tu. Sebab apa? Terlupa tak apa daging yang kita tolan pun tak tahu. Agak macam tu lah. Saya akan tiba-tiba dah hilang. Manalah ni? Macam tu arah lah. Apa tu sebab? Kadang kita ngapal, kita lupa. Kita ngapal kan, baca surah Yasin, tiba-tiba dah kita ngapal ni surah Yasin ni, dah hafal, tiba-tiba kun fayakun. Okay, betul lah kun fayakun ni. Macam tu lah tu kan. Sebab itulah dia, kita manusia ni. Nama pun manusia, berasal perkataan insan, nasia, lupa. Kita memang pelupa. Tu sebab kena baca selalu. Macam tu lah. Jadi takwa ni berhati-hati kan? Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang telah disediakan bagi orang-orang kafir. Surah Al-Imran ayat 131. Dan begitu juga, dan bersegeralah kamu mencari keampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan syurga dan luas-luas langit bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Ali Imran. Jadi kalau tengok tentang syurga dan neraka, ada beberapa. Kalau copek ni pergi syurga ni, doris betul kan? Sebab sekarang lama berdalak kuliah ni. Tingkatan syurga. Dalam surah riwayat mengisahkan Rasulullah SAW saat itu bersabda, sesungguhnya di syurga itu terdapat 100 tingkatan telah disediakan Allah untuk orang-orang berjihad di jalannya. Jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan lainnya sama dengan jarak antara langit dan bumi. Satu tingkatan dengan satu tingkatan tu, langit dan bumi. Oleh kerana itu, kalau kita meminta kepada Allah, mintalah Firdaus. Firdaus merupakan tingkatan yang paling baik dan yang paling luhur. Di atasnya adalah Arash Ar-Rahman,
Di sinilah sungai-sungai mengalir. Kan? Dalam hadis yang lain, bahawa Rasulullah SAW bersabda, sungguh para penghuni syurga akan saling lihat dengan orang yang tinggal di tempat-tempat yang berada di atas tempat tinggal mereka. Hal ini tak ubahnya seperti mereka melihat sebuah bintang yang bercahaya terang dan jauh di ufuk timur atau barat, disebabkan adanya perbezaan tingkatan di antara mereka. Jadi kalau kita tengok, memang luas, hebat, cantik kalau syurga ni. Tak boleh nak digambarkan. Dalam kitab Mukasyfatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, menggambarkan sekumpulan manusia masuk ke dalam syurga. Bila masuk dalam syurga, dia nampak singgahsana, dia nampak permaidani indah, makanan yang pelbagai, dia nampak air sungai yang mengalir, yang cantik, bercahaya. Air itu boleh mandi, boleh minum, air arak boleh minum. Masa akhirat besok dah masuk syurga, tak ada masalah. Mintalah brandy, whisky, semua halal. Masa tu boleh tolan apa nak tolan. Tak konyang-konyang, sedap ya. Lepas tu kalau bini pun kita boleh dapat, kita boleh pilih nak bidadari ke nak bini kita. Masa tu bini pun tak marah. Sebab bini pun masa tu dapat macam mana laki yang dia nak. Kan? Ya Allah, aku tak nak muka macam ni. Zap, berubah muka. Macam tu lah. Macam tu lah kan. Boleh. Macam tu lah gambaran syurga. Kemudian bila berada di dalam syurga, tiba-tiba malaikat Allah Taala beritahu malaikat, wahai malaikat, kau bukakan tabir ni supaya mereka dapat memandang kepada aku, dapat memandang wajah aku. Malaikat penyaut balik kepada Allah, ya Allah, mana mungkin mereka boleh memandang wajahmu ya Allah, dengan tahap mereka di atas dunia dahulu derhaka kepadamu ya Allah. Maka Allah Taala beritahu, kau bukakanlah tabir ini atas perintahku. Kenapa? Kerana mereka di atas dunia dahulu mereka pernah menangis kerana aku. Soalan bocor lah tu. Menangis biarlah kerana Allah, bukan menangis sebab gaya lambik ko. Kau menangis sebab habis dah baju, tak ada apa dah, saiz dah tak ada, kan. Alamak, kan. Alamak lagu tu kan. Baju gaya tak ada, kuih tak siap, kuih tak jadi, ngaduh lagu tu kan. Jadi mana kata jangan menangis, biarlah menangis kerana Allah. Maka lepas tu dibuka lah. Bila buka tabir, semua bersujud. Bila bersujud, Allah Ta'ala beritahu, bangkitlah wahai hamba-Ku, sesungguhnya di sini bukan tempat bersujud, di sini bukan tempat beramal. Dah kat syurga tak ada siapa tanya, Zuhur dah masuk belum? Tak ada. Kau tak semayang ni kan? Semayang ni syurga ni? Tak. Syurga memang tak ada semayang ni dah. Tak ada. Menikmati aja. Maka Allah Ta'ala tanya, di sini bukan tempat beramal, di sini bukan tempat bersujud, apakah kau tidak reda kepada aku? Allah Ta'ala tanya. Maka jawab hamba ni, mana mungkin kami tidak rela. Dijawab dengan rela. Mana mungkin kami tidak rela kepadamu ya Allah, dengan tahap engkau telah memberikan sesuatu tak pernah ternampak kat mata, tak pernah terdengar kat telinga, tak pernah terbayang, terdetik kat hati. Nak cerita macam tu lah hebat syurga. Tak boleh nak digambarkan. Walaupun produser filem terhebat Steven Spielberg, dia buat filem bertajuk Paradise, jauh tinggal, tak ada sikit pun tak sama. Macam tu lah. Itulah hebat di syurga. Manakala neraka diterangkan bagaimanakah syurga bertingkat-tingkat, macam tu jugalah neraka itu bertingkat-tingkat. Masing-masing akan memperoleh darjat atau tingkat itu sesuai dengan amal perbuatan mereka, termasuk dosa dan kejahatan yang dilakukan. Dalam surah Al-An'am ayat 132, masing-masing orang ada tingkatannya dengan sesuatu yang mereka kerjakan. Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Allah akan bagi pembalasan yang sewajarnya. Tingkatan syurga dan neraka. Terdapat 7 tingkatan syurga yang telah dinyatakan dalam Al-Quran. Pertama, syurga Darussalam. Syurga Darussalam, tingkatan syurga yang pertama, syurga Darussalam ini sebenarnya disampaikan dalam Al-Quran. Bagi mereka disediakan Darussalam, yakni syurga pada sisi Rabbnya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal soleh yang selalu mereka kerjakan. Syurga Darussalam diambil dari nama Allah As-Salam. Allah Subhanahu Wa Taala pun mengucapkan salam ke atas mereka. Di syurga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Surah Yasin ayat 57 hingga 58. Kemudian keduanya, Jannatu Adnin. Tingkatan syurga berikutnya, syurga Jannatu Adnin, sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, iaitu syurga Adnin yang mana mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapa-bapanya, isteri-isterinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima syabartum, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Surah Ar-Ra'd ayat 23 hingga 24. Kemudian tingkatan yang seterusnya adalah Jannatul Khulud.
Tingkatan syurga yang ini sebenarnya disampaikan dalam Al-Quran, yang mana kerana penduduk kekal di dalamnya dan tidak akan berpindah ke alam yang lain. Katakanlah, apakah azab demikian itu yang baik atau syurga yang kekal dijanjikan kepada orang bertakwa? Syurga itu menjadi balasan tempat kembali bagi mereka. Surah Al-Furqan ayat yang ke-15. Kemudian seterusnya, Jannatul Darul Muqamah. Ya. Tingkatan syurga berikutnya, syurga Darul Muqamah, sebenarnya disampaikan dalam Al-Quran. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah telah menghilangkan duka cita dari kami. Sungguhnya Rabb kami benar-benar maha pengampun lagi maha bersyukuri, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal syurga dari kurnianya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Surah Al-Fatir ayat 34 hingga 35. Kemudian kelima, Jannatul Ma'wa, Al-Ma'wa. Jannatul Ma'wa jadi tempat para hamba yang bertakwa, beramal soleh, menahan hawa nafsu dan meyakini kebesaran Allah SWT. Semua disampaikan dalam Al-Quran. Di dalamnya ada syurga tempat tinggal. Surah An-Najm ayat yang ke-15. Yang keenam, Jannatun Naim. Syurga Naim adalah syurga kenikmatan disebut tercipta dari perak putih. Calon penghuni syurga ini dijelaskan dalam firman Allah surah Luqman ayat ke-8, artinya, sesungguhnya bagi orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh dengan kenikmatan. Ketujuh, Al-Muqamul Amin, merupakan syurga diperuntukkan Allah SWT untuk hamba yang benar-benar bertakwa. Allah berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat 51, artinya, seseorang, orang-orang yang bertakwa, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Okey. Kita cerita tentang syurga, 7 tingkatan syurga, tetapi tajuk kita, andainya kita tak ke syurga, ke mana kita pergi? Maka salah satu pilihannya itulah neraka. Mintalah jauhkan. Jadi apakah tingkatan neraka dinyatakan dalam Al-Quran? Para ulama ahli sunnah, neraka adalah negeri yang dijanjikan Allah untuk orang yang kufur kepadanya, menentang syariatnya, mendustakan para rasulnya. Ia adalah seksaannya yang dengan keadilannya persiapkan para musuhnya, sekaligus penjaranya akan dihuni oleh orang-orang yang zalim dan derhaka kepadanya. Neraka adalah kehinaan yang sangat besar, kerugian yang sangat mendalam. Tak ada kehinaan yang lebih hina daripadanya bila berada dalam neraka. Kita dengar dalam ceramah Isra' wal Mi'raj, kita tengok macam mana Nabi pergi satu tempat ke satu tempat, diberikan gambaran macam mana orang tak solat, macam mana orang tak bayar zakat, macam mana orang makan riba, macam mana orang mengumpik, macam mana orang cakap bahasa, macam mana orang belagak, macam mana orang yang makan harta anak yatim, macam mana. Ditunjukkan balasan. Orang yang tak sembahyang dah, ontak kepala sampai pecah elok balik, pecah elok balik. Sebab apa? Sebab Allah dah tentukan pada hari kiamat itu, mati itu sendiri pun dimatikan. Tak ada yang mati-mati dah. Dah hancur hidup dia balik lah, elok balik, ontak lagi, hontak sampai itu. Orang yang apa? Orang tu yang berlari tu dihalau macam binatang ternakan, sampai telanjang bulat, hanya menutup bahagian kubul dan dubur, depan dan belakang, sampai mulutnya menelan bau api. Inilah orang yang makan riba, kan? Orang yang makan riba dan sebagainya. Begitu juga ada orang nampak buruk betul kelakuan orang tu yang berzina tu, yang mana si penzina lelaki tergantung pada susu penzina perempuan. Nampak pula orang tu makan daging mentah, makan seakan daging elok ada sebelah dia. Inilah orang yang berzina dengan orang lain dengan tahap dia ada isteri yang sah, yang boleh dia bersama, dia pilih yang tak sah tu. Macam itulah. Yang banyak yang kita tengok. Maknanya Nabi lepas itu share pula dengan kita soalan bocor. Soalan bocor dah tahu dah apa akan berlaku. Kemudian Nabi juga nampak pada hari akhirat nanti macam mana berlungguk orang ni. Tiba-tiba yang seorang tu dia berlungguk dengan perempat pencuri, penyamun. Lah, ada label tu, perempat pencuri, penyamun. Apalah aku beratur kat sini ni? Ya Allah, aku tak pernah mencuri, aku tak pernah menyamun. Tak, marin kau sama dengan penyamun. Nampak tak? Kau pinjam duit dengan orang tapi kau saja tak nak bayar. Pun masuk dalam grup penyamun, pencuri. Ya, sebab apa beza dengan pencuri? Pencuri memang tak ada niat nak pulang. Macam tu jugalah orang kalau pinjam tak ada niat nak bayar. Sama macam tu. Bayarlah. Kan? Jangan tak bayar. Tapi tanda-tanda akhir zaman, orang yang bagi pinjam segan dengan orang yang meminjam. Nak cakap ke tidak?
Dia relax, elok lah tukar sport rim. Contoh lah kan. Elok ada handphone ni, handphone baru ni, hutang dan tak bayar ni. Nak cakap apa tak? Kita nyala ada bonus, cakap, apa hal? Cakap lah. Dia relax dia. Tak ada apa dah kasar dah. Saya ingat tak marin kau pinjam duit dan 500 tu? Kenapa lah? Bila kau nak bayar? Kan aku dah bayar dah. Dah bayar lah deh kau bah. Macam tu. Kita lah sogat. Yo, kau masih bila kau bayar? Dah lama dah aku pun tak ingat kata. Yang benar tak nak bayar. Itu sebenarnya. Kan? Iyo. Macam. Jadi kalau kita lah dah dapat tahu lah soalan bocor, orang buat ni ada pek channel, pek channel. Rugi tak kalau kita tak bersedia? Rugi tak? Bapak rugi, kasih sikit rugi dah. Macam budak SPM lah dapat soalan bocor. Ni soalan confirm keluar. Tak ready pula, Allah sah rugi macam tu lah. Kan? Jadi Nabi dah bagi soalan bocor, rugilah kita. Jadi kalau kita nak tengok kan pintu neraka, yang pertama neraka Jahannam. Menurut Yahya Ibn Salam, selain sebagai nama umum untuk nama-nama neraka, nama Jahannam juga merupakan nama tingkatan pertama. Diterangkan oleh majoriti ulama tafsir, Jahannam adalah tingkatan teratas neraka, dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuat maksiat. Bukan khusus untuk semua, untuk yang buat maksiat. Dikemukakan di muka, tingkatan ini akan dihuni oleh para ahli tauhid. Ada orang tanya, bila sampainya bulan Ramadan, pintu-pintu syurga terbuka luas, pintu neraka tutup rapat dan syaitan dibelenggu. Apa maksud itu? Makna syaitan nak kena ikat kata. Makna kalau orang tu baik jahat, saya salahkan syaitan, salahkan orang tu. Tapi apa maksud dia? Maksud dia pada bulan Ramadan ni orang mudah nak buat ibadah. Jadi bila orang buat ibadah banyak, maka pintu syurga tu terbuka luas. Kemudian ada orang yang yang nak buat jahat pun pintu neraka tutup ni sebab sikit bona yang buat jahat. Ada tu ada. Tapi makna adakah syaitan tu syaitan diikat daripada mengganggu orang yang beribadah? Tapi ada tak ada? Ada. Mana tak ada? Ada. Kan? Itu sebab ada orang yang buat perangai bulan puasa. Kan? Tu ye tu. Mana datang tu? Kan? Musik. Alah sikit je tu kan. Makanlah apa bodoh tu kan. Dia orang ni siap mesyuarat seminggu sebelum puasa. Kek mana kita nak ni? Kita nak selaraskan kedai mana yang buka. Bahaya ni, kritikal. Dorang banyak kedai mamak yang masa kita lepak tu pun tutup tu. Dia dah survey dah. Buka tak? Oh, saya tak buka lah. 1 minggu pertama tak buka. Renovate kedai. Kedai apa tu? Kedai biryani apa tu? OT Mamat. Seminggu puasa. Renovate, kan? Sudah lah kita macam mana ni, kan? Tu risau dah. Orang yang tak poso lagi tahu lapar daripada orang poso. Allah Ta'ala jadikan. Tu kita poso, relax. Tak percaya, tanya orang perempuan yang tak poso. Salah lapar. Dia pergi kerja, dia bukan boleh makan depan orang suka-suka. Dia kena cover-cover. Baru nak makan, bos datang. Baru nak makan, lah, dua bos ni. Lah. Dia nak, datang pula bos ni. Aduh, hai. Dia sampai buat barang apa dah? Barang jatuh. Nak ambil makanan ke bawah. Sampai ke bawah, zup masuk dalam mulut. Masuk dalam mulut, tengok ada lah bos kan. Dia kumam kawan tu tak makan lagi tu. Sampai sudah bukan senang kan. Tu dia. Tapi kalau lupa tak apa. Lupa tak apa. Terlupa, termakan, tu lain. Kan, tu joki lah tu. Saya masa dulu, masa mula-mula kerja makin. Anak kecil ni. Rumah saya bagi kopok amplang Sabah tu. Bang, suapkan anak. Saya suapkan anak saya yang sulung tu. Suap dia kecil ni. Hari pertama puasa. Tak perasan lagi. Suap dia satu, saya dua. Krap krum. Sedap lah kan pelang tu. Kadang-kadang dia satu, saya dua. Kadang krum. Dia dah lekor nampak saya yang banyak. Lepas tu bagi dia. Lepas tu orang rumah saya nampak. Bang, tak puasa kau tu? Saya pun cakap lain kali kau tunggulah aku minum dulu. Sebenarnya. Kan? Ayo dorang bona tagu ke apa? Sampai bayang daripada pagi mereka potong terasa amplang kat tokak dah. Macam tu lah. Serodak itu kan. Mencabar betul puasa itu. Macam tu lah kira. Kan? Kok terlupa tak apa. Kan? Tu yang cakap tu kan. Terlupa. Tapi macam contoh makan. Macam pergi Sabah. Pergi Sabah tak perasan. Macam itu saya pergi Sarawak. Sarawak buka puasa 6.45. 6.45 dah buka. Sabah sejam sebelum kita. Kalau kita 7 dia 6 suku dah buka.
Awal betul. Yang dia suka tu tang berbuka, dia lupa time sahur. Dia bangun sahur, makan. Cepat. Dia lupa, dia kek sabar. Buka langsik, zap, dah tarang, weh, dia kata. Macam mana tu? Lupa. Kan? Tu lupa tak apa. Ambil hukum aslu bakak dia, hukum asal dia tadi yakin masa masih ada. Macam tu. Habis macam mana kalau kita tengah makan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habiskan makanan yang terakhir dalam mulut. Bukan dalam pinggan, dalam mulut. Dalam pinggan. Nilas tak dalam mulut. Lepas tu kena doreh, jangan disimpan-simpan, dikumam-kumam kan sampai pukul 8 kan tak habis ni. Apa kau makan? Kau tak puasa? Makanan terakhir. Tak kan dia waktu tahu pagi tu yo. Tu kau nak ingat tu. Iyo. Dia tanya tu. Kan yo. Jadi mana kata tu dalam keadaan tak perasan lah kan. Jadi ia dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad yang maksiat. Dikemukakan di muka tingkatannya akan dihuni oleh para ahli tauhid. Orang yang semayang, orang yang ingat Allah, orang yang beriman kepada Allah ni. Kan? Tapi dia baik dosa. Maka diangkat dia masuk dalam neraka sehingga tingkatan ini pun menjadi kosong. Sama dijelaskan oleh Al-Qurtubi, Jahannam dalam ayat ini dan kami jadikan ke Jahannam penjara bagi orang-orang yang kafir. Surah Al-Isra ayat yang ke-8 menunjukkan makna mereka secara umum bukan ke Jahannam sebagai tingkatan pertama. Sebab tingkatan ini tidak dihuni oleh orang-orang kafir. Diriwayatkan setelah menyebutkan para penghuni 6 tingkatan neraka paling bawah, malaikat Jibril terdiam. Ditanya oleh Nabi, kan Nabi kali itu nampak malaikat Jibril turun. Muka malaikat Jibril masa tu pucat. Kenapa kau? Tadi sebelum aku turun, aku nampak Allah. Dia sedang mengarahkan, memerintahkan penjaga neraka agar menyalakan nyalaan api neraka selama 1000 tahun. Daripada warna merah tu sampai jadi hitam, sampai jadi putih. Kemudian dinyalakan 1000 tahun lagi sampai dia menjadi hitam. Kalau terbuka lah sedikit pintu neraka tu, wahai Muhammad, walau sebesar lubang jarum, hancur dunia ni. Kemudian banyak pintu neraka tu, macam mana kau cerita lah sikit, macam mana cerita sikit. Nabi suruh cerita. Dia ada 7 pintu. Dia kata 7 pintu ni. Sampai yang pintu last tu senyap dah. Pintu ke-7 senyap dah. Kau cakap lah, tak apalah, lain kali lah. Baik kau cakap, fahal lah. Ni terjemahan, tak macam tu burak dah. Apalah cakap ni 9 nak Jibril dengan Nabi tu kan. Tak ada lah. Ni terjemahan. Dia kata, ceritalah, kau cakap lah kat aku. Sesungguhnya pintu yang ke-7 itu dikhususkan untuk umatmu yang berdosa kepada Allah. Berteriaklah Nabi, menangis Nabi, menjerit sampai pengsan. Macam itulah sayang dengan Nabi kat kita. Kemudian bila masa menangis dengan Jibril pun melayan nangis Nabi tu. Nabi pangku Jibril pangku Nabi kita. Dan bila Nabi terjaga, Nabi terus tanya soalan pertama. Aku tahulah ada pintu neraka untuk umat aku, tapi ada tak seorang umat aku yang akan masuk dalam tu? Manalah tahu pintu tu ada tapi tak ada yang masuk pun. Dia pintu dah ready dah tapi tak ada yang masuk. Maka jawab Jibril, sesungguhnya ada wahai Muhammad. Masuklah. Dengan sedih Nabi masuk dalam rumah. Nabi menangis. Nabi tak tidur. Nabi makan, Nabi nangis. Nabi tidur, Nabi nangis. Nabi semayang, Nabi nangis. Sebab mengenangkan nasib umat seminggu lebih kerana Nabi tak makan kata. Nabi sedih, tak bercakap dengan orang. Sebab memikirkan umat dia masuk dalam neraka. Macam itulah sayang Nabi kat kita. Kedua, neraka Lazar. Menurut Mujahid dalam tafsirnya, kata Lazar ni berarti menyala-nyala. Sejalan dengan informasi di dalam surah Al-Lail, maka kami memperingatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Lantas siapakah calon penghuni neraka ini? Tidak ada. Kalau kita tengok dalam surah ni menyatakan tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang telah mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Menurut Muqatil Ibn Sulaiman, memperingatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala maksudnya adalah para penduduk Mekah yang mendustakan Al-Quran dan berpaling dari keimanan. Syekh As-Samarkandi mentafsirkan maksud kata naran talazza dalam ayat tersebut adalah neraka sangat memberatkan para penghuninya, begitu marah dengan mereka dan menakut-nakutkan mereka dengan rengekkan panjangnya. Adapun orang yang memasukinya menurut As-Samarkandi adalah mereka yang celaka di penghujung hayatnya kerana mendustakan tauhid dan berpaling dari keimanan, berpaling dari ketaatan kepada Allah dan mengarah kecenderungan untuk mentaati syaitan. Dah elok-elok tang surau, tiba-tiba lah dia pergi sembah ayah pin. Elok ada. Siap ditadah hai kaki tu kan, curah air, diminum air tu. Langsung dia dah sampai dah dia ke syurga. Kau tahap kau dah naik dah dia tu. Yang ikut itu kan bukannya operator pengeluaran, bukannya kerani pejabat cabut biasa dah, tak ada.
Bukan orang yang kerja tukang kebun tu. Semua doktor engineer tu ikut dia tu. Macam mana jadi macam tu? Sampai satu tahap. Bila cerdik benar, sampai satu tahap tu dia naik sikit jadi pandai. Tu dia. Itu tu. Semua polik-polik. Ada satu tu tak apa, tak payah semayang, tak payah apa. Dia kata, kita niat saja, Allah dah terima. Allah Maha mengetahui. Ada satu ajaran lagi. Okey bangi. Pek tangkap. Tak apa dah. Kita niat je. Tengok. Kalau lepas tu, ustaz tu pun cakap, macam mana? Kau jangan makan. Kau niat je. Ustaz tu cakap. Yang masa pusat pemulihan ni. Kau jangan makan. Kau niat je. Ni sedap ni. Kau nak makan apa? Kau niat je. Kau nyang tak? Senyap kawan tu. Tu dia kan. Jadi, ayat ni ditujukan kepada penduduk Mekah yang mendustakan Al-Quran, berpaling dari keimanan. Artinya, siapapun yang mendustakan Al-Quran, berpaling dari keimanan, mereka diancam dengan seksaan yang pedih dalam neraka lazah ini. Ketiga, neraka hutamah. Informasi tentang neraka ini dapat kita temukan dalam surah Al-Humazah, iaitu surah yang first tarawih itu. Wailul likul lihumazatil lumazah. Kita baca kan? Kita baca. Wailul likul. Kenapa? Apa maksud Humazah ini? Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Iaitu api sediakan Allah dinyalakan membakar sampai ke hati. Sungguhnya api itu ditutup rapat ke atas mereka. Lantas siapakah yang diancam dengan seksa neraka ini? Maka dia menyatakan kecelakaanlah bagi setiap al-humazah. Siapa humazah ni? Orang yang mengumpet, berburak cerita pasal orang. Cerita pasal orang sadap. Tu sebab pada zaman Nabi dulu, ada ketika zaman Nabi ada dua orang perempuan berburak, punya sadap cerita pasal orang, punya tahu sampai dijumpa Nabi, ya Rasulullah, boleh tak kami nak minta izin, kami nak berbuka puasa, hawih benar rasa. Punya tahu yang mengumpet sampai nak berbuka. Kan? Nabi kata apa? Kau tak payah minta izin, kerana sesungguhnya kau dah berbuka dah pun. Tak cuba kau keluarkan, muntahkan apa yang ada dalam mulut kau. Dia muntah, kata keluarlah daging busuk saudaranya yang diumpat tu. Kita orang perempuan tak adalah sampai macam tu kan. Tak ada macam tu kan. Tak ada. Mana orang kita ngumpet-ngumpet, cuma tak adalah sampai berbuka. Macam tu lah kira kan. Kan. Kita tetap cerita. Ya. Jangan sekarang ni yang paling bahaya tak macam dulu-dulu. Kena cari pangkin. Kan, cari pangkin depan bawah pokok besar tu kan. Sambil belah mangga tu kan. Kau dengar tak cerita si anak apa tu kan. Apa hal tu yang Ustaz Zaki bagi ngajar tu, dia kata haram hukum ambil pangkin tu kalau guna untuk gosip. Dia kan, ya. Ambil lah mangga, cocah, ambil lah garam ke apa, cili potong dia. Cili potong lagi sedap cerita tu. Kau siap dulu, kau jap sampai cerita ni tengok. Ya. Dia kalau nak tahu yang paling teruk cerita tu, dia dah tak berapa dengar. Tu teruk cerita tu. Siapa tu lah? Macam tu tu. Yang seorang tu langsung yang lain tu. Kenapa? Jadi cerita tu. Sedap betul. Orang lelaki dia senang bawah tu. Berkomen kuat pun. Kau tu tak siapa tu. Senang. Lelaki. Dah tonton dengan aku. Kan? Membuat sikit-sikit je. Dan ni bukan nak ngumpet tu. Nak cerita. Sama je. Tak ada. Sama. Tak sah lah. Kan? Jadi, dua. Mengumpet. Cakap benda yang betul. Mengumpet. Mengata. Bercakap lah benda tu tak betul. Jadi fitnah. Jadi dua-dua bahaya. Elakkanlah. Kan? Jadi, pencela mengumpulkan harta menghitung-hitungnya. Yang jadi tu yang saya kata dulu teh pangkin. Kan? Kalau berbunga kan kek pagar sambil sidai kain. Sini lah. Benda dia cerita baru ni. Apa deh kau ni ada cerita kau. Mana kau dapat ni? Siapa tu cerita. Anak ya Allahu Akbar. Semua cerita orang. Nampak tak? Tapi sekarang tak payah duduk kek pangkin dah. Tak payah kek pagar dah. Semua tulis je. Tulis. Itu yang kata apa yang kita tulis diibaratkan, digambarkan juga sebagai apa yang kita cakap. Kadang nampak kayak surau elok contohnya. Astaghfirullah dan astaghfirullah dia. Bila menaik habis balon, tak cukup tanah balon ni. Iya, semua tak auto, semua tak elok. Iya, kan. Iya, kan. Iya, tengoklah komen dia apa nama? Haters. Bayangkan cyberbully, bully cyber ni dalam Malaysia, dalam dunia, Malaysia jatuh nombor 5 dunia.
Paling hana sekali. Macam mana tak hana? Israel pun koyak dengan Malaysia ni. Dia balon ni hari-hari istiqamah betul dia balon ni. Baik berapa banyak page kena ban, kena tutup, kena gantung, kena apa. Dek hana orang Malaysia ni. Dia maknanya orang Malaysia ni dalam bab mengutuk mencodik betul lah. Macam tu lah. Bagilah kat dia macam tu lah kan. Tak payah hajar, ada cara kan. Jangan main-main. Nak pula pasal artis semuanya tu memang tak guna punya jantan. Yang heran tu lelaki yang korang tahu. Lelaki ni lelaki curang tak guna. Dia kata mati lagi baik tu dia komen. Okey komen. Lelaki ni memang macam tu. Sudahlah. Curang ni. Lelaki tak cukup seorang. Macam-macam mentai. Tiba-tiba baru ni keluar lah dalam radio. Yang lelaki tu kojok kuih. Lepas tu isteri dia melahirkan 3 anak. Rupa 3 anak tu bukan anak dia. Bini pula curang. Tahu apa komen perempuan pula? Mesti ada sebab teh. Macam tu pula dia khabar. Tak ada sesaja jadi macam ni nah. Yang tahu tetap lelaki. Macam tu. Yang perempuan elok ya kan. Mesti dia sebab. Takkan dia sesaja jadi macam tu kan. Yalah lelaki semua sesaja. Orang perempuan yang ni kan. Macam tu lah. Tapi kau orang pancur dah. Orang luar. Orang pancur elok kan. Dan kemudian Muqatil Ibn Sulaiman mentafsirkan humazah pelaku namimah atau orang suka mengadu domba, melagu-lagukan orang pun termasuk dalam tu. Makan daging bangkai orang lain kerana umpatan-umpatannya. Dan sedangkan al-humazah adalah orang yang suka menjoloki orang lain dengan jolokan tidak disukainya. Termasuk juga memberi gelaran pada orang. Itulah si buntal tu dia kata man. Tu yang kepala yang besar tu dia kata tu. Tualah yang jalan kengkang tu, nampak dia panggil. Ada dia gelaran-gelaran dia bagi. Kan? Contohlah. Mana kita punya Cik Mansur tu. Tak datang hari ni. Kan dulu masa kita ada kedai makan kan. Kan tak kita bergurau ramai kan. Orang kan order mi Cantonese. Ni kata tolong ni rambut Mansur satu je. Dia khabar macam tu kan, order macam tu. Ingat mampus tolak semua orang. Tapi dia bergurau kan. Tapi bergurau kalau depan orang tu lain, ni belakang orang. Dia kata, ni aku nampak ni sebiji macam dia teh. Kau tengok ni, kau tengok timun ni macam kepala si siapa tu kan. Tu maksud dia. Dan tu maksudnya mana kita mengutuk orang tu kan, siap dengan gelaran tu. Dia tak sedar orang boleh kutuk dia juga. Tu sebenarnya. Aduh ya bodoh kan. Cakap kan. Syarwah Abah lah kau ngomong kau main. Cakap depan tak apa. Alah yang gomok betul tu lah. Dia cakap kan. Tapi kalau orang yang tertib tu, alah yang badan yang gebu-gebu sikit tu kan. Yang cabi-cabi comel-comel tu kan. Tapi arwah Abah saya kalau cakap gomok kau ni main. Arwah Abah tu biasa cakap ni kira kurus ni je. Dah turun sikit dah. Dah turun sikit dah. Tak ada dah kan. Kemudian begitu juga seterusnya yang keempat, neraka sa'ir. Neraka sa'ir. Dalam Quran, sa'ir itu sendiri adalah menyala-nyala, digambarkan dalam surah Al-Mulk. Neraka ini merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Tak kala dilemparkan dalam neraka, para penghuninya akan mendengar suara yang mengerikan. Hampir sahaja neraka itu terpecah lantaran kemarahannya. Punya marah neraka ni. Sekali para penghuni dilemparkan, para penjaga neraka itu bertanya, apakah belum pernah datang kepadamu seorang memberi peringatan? Mereka menjawab, benar ada, namun kami mendustakannya. Akhirnya terucaplah penyesalan mereka. Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, nescaya kami tidak akan termasuk penghuni neraka sa'ir yang menyala-nyala ini. Maknanya calon penghuni neraka ini adalah orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan pengikut syaitan yang jahat. Maknanya orang yang dah diberikan peringatan tapi dia tetap buat jahat juga. Jangan tak boleh berdosa askati denna banyak cerita kau. Itu masuk neraka sa'ir. Dah diberi peringatan tapi baik tak reti. Jangan macam ni, jangan ngumpet. Alah, kau pun sama. Dia kata, camlah kau baik benar. Konolah orang tu masuk dalam tu. Diperkuat oleh surah yang lain, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Kerana sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka sa'ir yang menyala-nyala, yakni orang yang kafir, bagi mereka azab yang keras. Surah Al-Fatir ayat 6 hingga 7. Maknanya dah diberi peringatan. Dia dengar ceramah dah, jangan macam ni, jangan. Biasanya kalau kita datang majlis ilmu, kita dengar, memang ada orang kono kat diri kita tu. Masuklah saya kan, bila dengar, yo betul lah, dia dan tak naklah jadi macam tu. Betul dia cakap tu. Keluar dia surau baik pangai dia balik. Masuk dengar balik. Betul lah dia cakap tu, sebab kau dah selalu datang majlis ilmu kan. Datang selalu majlis ilmu. Jangan tengok siapa yang bercakap,
apa yang menyampaikan, tengok apa yang disampaikan tu kita tengok, bukan tengok siapa. Macam itulah Da'i Aiman malam itu kita bawakan, mudah lagi. Bayangkan mudah. Pusat tahfiz tu dia memang dia berak gitu dengan saya tu kan. Dia memang cadang. Saya dah pergi ceramah topik dia, memang cantik. Rumah tu dia buat daripada kilang pasir yang lama tu, dia renovate, buat jadikan pusat tahfiz dengan pondok-pondok. Siapa orang Pancu nak pergi duduk 2-3 malam, nak saja nak belajar agama kat sana, pergilah. Rumah dia selesa, rumah dia kecil je, siap dengan aircon, siap dengan bilik satu, washing machine siap, TV siap. Kecil je, boleh pergi tempat dekat Bukit Badung, dekat Rawang. Malam tu balik, singgah ambil semprit, lepas tu bawa dia bagi roti john. Saya bungkus roti john, ni paling sedap kat Saman. Ya kau ustaz dia. Besok buat sahur. Tak sampai sahur, dia berhenti Karen Arawang, licin kau jual roti john tu, sedap apa dia katakan. Apa kau tahu roti john Saman katakan. Yang kelima, neraka jahim. Dimaklumkan dalam Al-Quran bahawa neraka ini akan dihuni orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayatnya dengan melemahkan kemahuan untuk beriman. Kadang-kadang dia lah ngajak orang tu, tak ada, ni semua tak betul, ni semua kalau orang nak buat kuliah agama kau, dia yang menentang, tak payah dah. Buat benda-benda lain. Dari ayat lain, neraka ni dijanjikan untuk orang-orang yang sesat, dan perlihatkan pada jelas, dengan jelas neraka jahim orang-orang yang sesat. Surah Asy-Syu'ara ayat 91. Maksud orang-orang sesat di sana adalah orang kafir dari kalangan Bani Adam yang tersesat dari jalan petunjuk hingga mereka menyembah selain Allah seperti bahala yang kelak tidak akan memberikan pertolongan kepada mereka. Maka layaklah menurut Al-Tabari Abu Jahal itu termasuk dalam penghuni neraka ini. Maka kalau kita tengok, dijelaskan juga dalam surah Al-Mutaffifin, kecelakaan yang besarlah pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Itu orang yang mendustakan hari pembalasan, dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap yang melampaui batas lagi berdosa. Ya, sekali-kali tidak, sungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari rahmat Allah. Kemudian mereka sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka jahim. Surah Al-Mutaffifin. Rahmat Allah sahaja kita nak masuk dalam syurga. Rahmat Allah saja. Ingat tak yang kisah yang Nabi naik atas mimbar, Nabi sebut amin, amin, amin. Nabi sebut 3 kali, Nabi sebut amin kan. Nabi sebut amin tu. Kemudian sahabat tanya Rasulullah, sungguhnya kami nampak kamu naik ke mimbar dan kamu menyebut amin 3 kali ya Rasulullah. Maka Nabi jawab, sesungguhnya bila aku naik, aku terdengar malaikat Jibril membaca doa. Pertama, maka orang yang berkesempatan hidup pada bulan Ramadan, membiarkan Ramadan itu berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, dan jauhlah dia daripada rahmat Allah. Allah menjauhkan rahmat daripadanya. Kau sebutkanlah amin. Amin, Nabi sebut. Itu sebab tiap-tiap malam kita astaghfirullah innallah kana tawwaba. Lepas tu doa kita, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kan? Kita baca Allahumma innaka afun, ya Allah sungguhnya engkau maha mengampun. Tuhibbul afwa, kau suka pada keampunan. Fa'fu anna, kau ampunilah kami. Hari-hari baca doa tu. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Dengan syarat masa doa tu tengah lepas tarawih ataupun tengah semayang dalam surau. Dia tak mahu ni Allah manaka afun karim masa bakar mocun, tak mahu dia dah. Masa dekat laut, kat luar, dekat pasar uptown, kat Ampangan tu tak mahu dia dah. Dia mesti kat surau. Kalau boleh kat rumah kau waktu beribadah waktu tu, minta doa banyak-banyak pada Allah. Kan? Kemudian doa yang kedua, maka barang siapa yang berkesempatan hidup dengan kedua ibu bapanya atau salah seorang daripadanya, tetapi dia tidak berbuat baik kepada kedua-duanya atau salah seorang daripadanya, maka masuklah, Allah masukkan dia ke dalam neraka, dan Allah akan menjauhkan rahmat daripadanya. Kau sebutkanlah amin. Amin. Nabi sebut. Baik-baik dengan mak ayah, macam mana pun. Mana yang boleh meriangkan dia tu yang kita buat. Nak pergi mana mak? Tak ada jauh dah. Pek poi Turki dilah contoh. Nak pergi mana mak? Rasa nak pergi nak pergi London. Cubalah bawa. Kadang-kadang orang tak ada pergi jauh. Nak pergi Lu Bandung. Bawa pergi Lu Bandung. Pergi. Dia tu yang meriangkan kan. Mak teragak. Nak apa? Lipan bara. Apa? Lipan bara tu. Pulut dakap tu kan. Ya laki lah. Apa pun pulut dakap lah. Mana nak cari ke pasal Ramadan tu? Kawan tu nak niat kan? Nak golang contoh kan. Riangkanlah. Dan yang ketiga,
Bila seseorang itu barang siapa disebutkan nama kamu wahai Muhammad tapi dia tidak berselawat kepadamu, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka dan Allah akan menjauhkan rahmat daripadanya. Kau sebutkanlah amin. Amin. Itu 3 dah tu. Jadi bayangan satu tu yang kita fokus pada Ramadan lah. Cerita mak ayah tu nanti kita buat ceramah yang lain. Lapis gayo. Yang sedap sikit lah sebab pai gayo lapis ceramah boleh minum kan. Yang ni tu minum. Kan yang keenam, neraka sakar. Antara calon penghuni neraka ini adalah orang yang tidak salat, tidak menyantuni orang miskin, orang yang suka membicarakan yang batil, dan orang yang mendustakan hari pembalasan. Jadi itulah neraka sakar, tempat kembalinya orang berdosa yang sesat. Dia tak jaga salat, sedekah pun tidak, apa pun tidak. Dan neraka yang ketujuh, mana nak habis ni, neraka hawiyah. Disebutkan banyak riwayat neraka ini merupakan tingkatan neraka yang paling bawah. Disebutkan pula bahawa orang munafik akan menjadi calon penghuni neraka ini, sebab dijelaskan dalam Al-Quran sungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Surah An-Nisa ayat 145. Orang munafik sendiri adalah orang yang ikrar beriman, beramal seperti orang beriman, namun hatinya adalah hati orang yang kufur. Jadi maknanya kan, beratnya siksaan dunia tak boleh nak dibandingkan dengan siksaan di neraka. Seberat-beratnya siksaan dunia berhujung kepada kematian. Tetapi kan, sementara di neraka, tatkala daging dan kulit mereka hancur, daging dan kulit itu akan diganti dengan daging dan kulit yang lain. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Surah An-Nisa ayat yang ke-56. Jadi itulah dia. Kalau tak tanya soalan, andai kita tak ke syurga, ke mana kita? Tak ada tempat lain. Dari situlah poin. Jadi elakkanlah, mudah-mudahan ittaqa, bertakwa, berwaspada, berhati-hati untuk mengelakkan kita terjerumus kepada neraka. Jadi tuan dan perempuan rahmati Allah sekalian, cukuplah sekadar itu. InsyaAllah minggu depan hari Sabtu ada kuliah yang lain. Boleh datang setiap Sabtu ada kuliah sampailah kita raya. Lepas raya kuliah berjalan seperti biasa. Jadi tuan dan perempuan, itu saja. Sesungguhnya kita hidup di dunia ni sementara je sifat sampai masanya kita akan kembali kepada Allah. Dalam kesementaraan itu beringatlah, jangan kita bazirkan kehidupan kita. Nabi buat garisan panjang, itulah cita-cita manusia. Nabi buat garisan segi 4 tepat dekat tanah tu, Nabi lukis segi 4 tepat. Setakat itu saja umur kita. Dan dugaan dan cabaran yang Nabi cakap-cakap kat dalam petak tu, itulah dugaan dan ujian yang menyebabkan kita tak terasa cepatnya masa berlalu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan buat kata orang cantik dipandang rumah penghulu, kau itu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Jadi semua yang baik itu datang dari Allah SWT. Yang kurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.